Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT versus Kelantan United, yang mana JDT menang 6-0 pada perlawanan ni. Jumlah jaringan sebanyak 6 gol membuktikan yang JDT masih lagi konsisten walaupun liga berehat hampir 2 minggu untuk meneruskan jumlah ataupun liga dengan jaringan yang banyak. Jadi JDT masih lagi mengekalkan average setiap game. JDT mampu untuk menjaringkan lebih dari 4 atau 5 gol dalam satu perlawanan Liga Super. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan JDT. Sebenarnya pada perlawanan ni, kalau kita lihat, JDT menggunakan pendekatan atau approach yang agak berbeza berbanding game-game yang lepas, terutamanya di bahagian hadapan, iaitu pembentukan dua striker antara Bexon dan juga Forestry, yang mana kali ini Forestry dan juga Bexon lebih banyak untuk cover up bahagian half space dan juga bahagian central, dan juga Forestry akan lebih advance ataupun menjadi top striker untuk sentiasa berada di hadapan Bexon lah. Dan Bexon macam biasa dia akan lebih drop lebih deeper untuk menjadi connector antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Jadi apakah perkara positif yang boleh saya ceritakan tentang pasukan JDT pada perlawanan ini? Perkara positif yang pertama yang boleh saya ceritakan untuk pasukan JDT yang berjaya menarik minat saya adalah bagaimana pembentukan build-up daripada bahagian bawah yang mereka lakukan, yang mana kita boleh tengok yang JDT akan membentuk back 3 di belakang, tetapi penggunaan back 3 di belakang JDT mempunyai dua playstyle, iaitu dua cara bagaimana mereka ingin membentuk gerakan daripada bawah. Yang pertama, JDT akan membentuk gerakan daripada bawah dengan pembentukan back 3, iaitu apabila Matthew Davis, Jody Ahmad dan juga Feiruz Baharudin yang berada di bahagian bawah untuk menggerakkan bola bagi menjadi kedudukan lebih tinggilah daripada bahagian defense department ke midfield department dan juga ke attacking department. Jadi penggunaan back 3 di bahagian belakang apabila Matt Davis membentuk back 3 bersama dengan Jody Ahmad dan juga Feiruz Baharudin telah membolehkan untuk Oscar Arribas cover up bahagian wide area di bahagian kiri dan juga Arif Aiman di bahagian kanan lah. Jadi Hong Wan akan bertindak as a progressor dan Endrick dan juga Leandro akan cover up bahagian half space, Endrick di bahagian kiri dan juga Leandro di bahagian kanan, ataupun lebih memfokuskan di bahagian sentral untuk memastikan yang JDT sentiasa ada numbers of player yang boleh connect dan juga receive the ball. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini adalah benda yang sedikit berbeza ditunjukkan oleh pasukan JDT, yang mana mereka akan bermain dengan dua offensive fullback, iaitu Oscar Arribas akan advance lebih kepada bahagian hadapan, begitu juga dengan Matt Davis yang akan lebih inverted masuk ke half space, tetapi dia akan membentuk lebih advance forward lah, dia akan berada lebih tinggi daripada defense line. Jadi apabila pembentukan dalam penggunaan dua fullback yang ofensif ni, Oscar Arribas dia lebih kepada hold the touchline dan juga Matt Davis lebih kepada inverted fullback masuk ke half space ataupun ke bahagian tengah, sama ada buat underlap ataupun overlap. Maka di sini pembentukan back 3 ketika JDT memulakan build up daripada bahagian bawah adalah dengan penggunaan daripada Hong Wan yang bermain sebagai pivot. Dia akan drop lebih deeper untuk berada di antara Feiruz dan juga Jody Ahmad, dan di sini kita akan nampak yang Feiruz akan lebih kepada left centre back dan juga Jody Ahmad akan move lebih kepada tempat Matt Davis untuk memastikan yang dia cover belah kanan, dan Hong Wan akan bertindak sebagai centre back di bahagian tengah. So benda ni memang positif side. Apabila JDT bermain dalam ultra mode untuk menyerang, maka mereka akan membentuk untuk drop Hong Wan lebih deeper untuk berada di bahagian centre back dan push Matt Davis dan juga Oscar Arribas untuk bermain dengan lebih tinggi bagi memberi supporting play kepada bahagian forward ataupun kepada attacking department lah. Dan benda ni kita boleh nampak terutamanya di second half apabila Matt Davis banyak kali dia naik ke atas untuk memberi support kepada Arif Aiman, untuk involve dengan gerakan di bahagian tengah bersama dengan Leandro, dan juga banyak melakukan switch play daripada bahagian kanan ke kiri untuk mencari Oscar Arribas, Fernando Forestry dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini
adalah play from the behind yang ditunjukkan oleh pasukan JDT. Mereka menunjukkan yang mereka mempunyai pelbagai cara untuk memulakan build up daripada bahagian bawah. Bukan sahaja daripada segi short pass, mereka juga mempunyai Jordi Amat yang mempunyai kemampuan untuk membuat long diagonal pass yang sangat bagus ke bahagian hadapan, yang mana kalau kita lihat beberapa kali JDT cuba untuk melakukan penetration dengan long ball ataupun melakukan switch play dengan long ball daripada bahagian bawah, yang mana Jordi Amat ni mempunyai orang kata apa, vision dan juga mempunyai long ball passing accuracy yang tepat untuk supply bola lebih jauh ke bahagian hadapan. Jadi boleh dikatakan JDT bukan sahaja statik kepada pergerakan build up di bahagian bawah dengan pembentukan Matt Davis, Jordi Amat dan juga Feroz, tetapi mereka juga boleh berubah-ubah untuk bermain daripada bahagian bawah untuk mereka progress dan juga untuk cover up the whole area of the field ataupun keseluruhan padang ketika mereka menyerang dengan penggunaan offensive fullback. So di sini adalah dua cara yang saya terangkan apabila JDT cuba untuk bermain daripada bahagian bawah. Mereka boleh letak Matt Davis, Feroz dan juga Jordi Amat, ataupun mereka akan letak Jordi Amat, Hong Wan dan juga Feroz. Jadi kedua-dua ni mempunyai sedikit perbezaan dalam penggunaan ketika mereka memulakan build up daripada bahagian bawah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan JDT adalah gandingan Leandro dan juga Endrick Dos Santos, yang mana kedua-dua pemain ini memberi impak yang positif in term of attacking di bahagian tengah kepada pasukan JDT. Kalau kita lihat Endrick dan juga Leandro, mereka berdua ni adalah dua player yang mempunyai kreativiti yang berlainan. Bermaksud Leandro adalah seorang player yang lebih mobile. Dia banyak bergerak untuk cover up bahagian tengah dan juga lebih banyak untuk membentuk link up dengan pemain-pemain di bahagian wide area. So dia lebih banyak untuk stay in the half space di kawasan tengah untuk receive the ball ataupun menjadi connector bagi dia melakukan switch play ataupun through ball ataupun connect antara bahagian tengah kepada bahagian sayap dan juga bahagian tengah kepada bahagian attacking department, berbanding kepada Endrick Dos Santos, yang mana Endrick Dos Santos ni bagi saya dia tidaklah semobile ataupun dia tidaklah banyak pergerakan seperti mana yang ditunjukkan oleh Leandro Velasquez, tetapi kelebihan yang ada pada Endrick Dos Santos adalah daripada segi vision dan juga passing accuracy beliau yang pandai untuk meletakkan bola di belakang pertahanan untuk striker yang buat run in the behind boleh untuk receive dead bola. So kita boleh nampak lah antara gol yang mana memerlukan kelebihan daripada Endrick adalah gol kedua daripada Forestry, yang mana Endrick pandai untuk curve the ball untuk letakkan bola di belakang pertahanan bagi mendapatkan Fernando Forestry, dan dalam pada masa yang sama Forestry juga bijak untuk melepasi high line dan juga perangkap offside yang cuba diterapkan oleh pemain Kelantan United lah. So benda tu antara pemain-pemain di bahagian tengah yang memberikan orang kata apa, positive side kepada bahagian tengah JDT untuk membentuk bahagian serangan sama ada menjadi penyambung di bahagian wide area dan juga untuk cover up bahagian central dan juga half space. Jadi benda ni memang positive side lah, dan kita boleh nampak juga bagaimana Endrick yang lebih fokus untuk cover half space di bahagian kiri berjaya untuk cipta satu assist kepada Forestry dan juga satu assist kepada Baxen apabila 1-2 dia dengan Baxen berjaya untuk memastikan gol pertama JDT dijaringkan. Jadi di sini kita boleh nampak kenapa bahagian tengah pasukan JDT ni efektif ataupun berkesan adalah kerana mereka mempunyai variation dan juga pemain-pemain yang versatile dalam memenuhi kehendak pasukan lah. So Hong Wan kita tahu dia bertindak as a single pivot, jadi dia lebih banyak give protection untuk back four pasukan JDT dan juga menjadikan JDT lebih seimbang di bahagian tengah in term of bertahan dan juga in term of orang kata apa, menyerang. So Hong Wan lebih cover up bahagian back four dan dia naik tak terlalu tinggi, so dia dah berjaya untuk cover up wilayah JDT itu sendiri daripada diserang balas oleh pasukan Kelantan United. Dan disebabkan Hong Wan dah berada dalam kedudukan yang selesa untuk bertahan dan juga bertindak as a progressor, maka Endrick dan juga Leandro boleh bebas untuk cover up the whole area di kawasan half space ataupun central, ataupun untuk memberi support kepada bahagian wide area untuk mereka sentiasa bergerak dan juga untuk memastikan yang pergerakan bola pasukan JDT berjaya untuk sirkulit di kawasan keseluruhan padang. Itu perkara yang kedua yang boleh saya katakan tentang pasukan JDT. Perkara yang ketiga, kalau kita lihat kepada pasukan
pasukan JDT. Obviously, apa yang menunjukkan mereka ni adalah satu tim yang hebat ataupun satu tim yang boleh kita puji adalah daripada segi pressing dan juga daripada segi counter press ketika mereka kehilangan bola ataupun ketika mereka berada di out of position, bermaksud mereka tidak memegang bola. Yang mana kalau kita lihat apabila pasukan Kelantan United cuba untuk build up daripada bahagian bawah ataupun menggunakan Yan Victor di bahagian bawah, maka pemain-pemain JDT akan terus memberi tekanan tinggi ke arah pemain-pemain Kelantan United dan juga menutup passing link pasukan Kelantan United daripada mereka memberi ruang kepada Kelantan United untuk melakukan build up ataupun untuk exploit ruang-ruang kosong yang ada. Jadi pemain-pemain JDT akan compact in one space untuk memastikan pasukan Kelantan United tak ada ruang yang mereka boleh circulate ball dan juga untuk progress the ball daripada bahagian bawah. Itu daripada segi high pressing lah, daripada segi tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain JDT. Manakala yang kedua kalau kita lihat adalah daripada segi counter press, bermaksud apabila pemain-pemain JDT kehilangan bola dan juga menyebabkan situasi pasukan Kelantan United berada dalam keadaan counter attack di kawasan JDT sendiri, maka pemain JDT 2 ataupun 3 yang berada di bahagian attacking, mereka akan drop dengan cepat untuk memastikan yang mereka boleh melakukan track back dan juga cover up dan tutup ruang daripada pasukan Kelantan United melakukan counter attack. Jadi apabila dalam posisi Kelantan United nak menyerang balas, maka pemain Kelantan United seorang pegang bola, yang pegang bola tu lah akan dikepung ataupun terus ditekan oleh 3 ataupun 4 player JDT yang menyebabkan pemain Kelantan United tu lambat buat decision making dan kehilangan bola dengan mudah. So counter press JDT pun memang sangat bagus, mereka sangat berdisiplin dan mereka cepat. Yang benda ni sebab apa? Sebabnya adalah salah satu faktor antara penyebab JDT punya counter press dan juga pressing dan juga mereka punya counter attack. Kalau kita lihat gol daripada Backson yang mana pasukan JDT melakukan counter attack yang Backson buat gol chip tu, ini adalah disebabkan daripada segi transition, iaitu daripada segi sudut perubahan dari menyerang ke bertahan dan juga bertahan ke menyerang as a team sebagai satu pasukan. Mereka sangat cakna dan juga sangat cepat untuk memberi reaction kepada pergerakan bola. Jadi apabila JDT diserang balas ataupun di counter attack, maka pemain JDT cepat untuk membentuk balik mereka punya defending shape, dan apabila mereka berjaya dapatkan balik bola, maka JDT akan cepat untuk membentuk balik attacking shape bagi menyerang pasukan lawan. Ini adalah benda yang pasukan lain tak boleh nak buat dalam Liga Super mengenai daripada segi transition ataupun daripada segi transisi daripada menukar attacking ataupun bentuk menyerang kepada bentuk bertahan, daripada bentuk bertahan dan kepada bentuk menyerang dalam satu dalam satu kedudukan yang sangat tersusun, organised. Dan memang pasukan-pasukan lain boleh dikatakan agak sukar dalam pembinaan transisi ini, tetapi inilah yang membezakan JDT dengan pasukan-pasukan yang lain. Dan yang keempat, apa yang saya suka tentang JDT, this is the last one lah, adalah mengenai mereka punya attacking style, iaitu penggunaan daripada Backson dan juga Forestry. Sebenarnya Backson dan Forestry ni kalau kita lihat dalam every game before this, Forestry akan lebih untuk cover up ataupun suka untuk cover up di bahagian winger ataupun bahagian wide area lah. Tetapi untuk game ni kalau kita lihat, sebenarnya kedua-dua player ni beraksi lebih memfokuskan kepada bahagian central. Cumanya perbezaan dia adalah Backson adalah player yang akan drop lebih deeper untuk receive ataupun untuk meminta bola, untuk memastikan yang JDT akan ada orang yang ambil bola daripada bahagian bawah. Dan Forestry adalah player yang lebih move forward ataupun lebih kepada top striker pada perlawanan ni. Itu sebab kita boleh nampak yang Forestry yang paling banyak involved di dalam kawasan di box, dan juga Backson lebih berada di luar kotak penalti tetapi masih lagi berhampiran. So bermaksud Forestry berada di hadapan Backson berada di belakang Forestry. Tetapi in term of efektif daripada segi keberkesanannya, kita boleh nampak yang sebenarnya apabila Backson berada di hadapan, Forestry berada di belakang, maka benda ni akan lagi efektif sebenarnya dalam penggunaan dua striker daripada segi expected chance ataupun daripada segi create chance yang ada. Kalau kita lihat daripada segi open game ataupun bagaimana Forestry untuk set up the game daripada orang kata apa as a link up player, kita boleh nampak yang Forestry lebih banyak peluang yang dia ciptakan untuk Backson score, dan juga cipta kepada Leandro untuk Leandro score berbanding pada Backson boleh dikatakan agak sedikit tamak
obviously lah. Sebab apa? Sebab Baeksan adalah seorang striker kan. So benda ni yang membezakan lah. Jadi kalau kita lihat semalam, Forestry pun ada assist kepada Baeksan lah, and beberapa kali dia berjaya cipta peluang tapi Baeksan gagal sempurnakan dengan baik. Kadang-kadang Forestry cuba untuk membentuk 1-2 tetapi Baeksan dia lebih kepada percubaan diri sendiri. Tapi biasalah, striker memang suka buat decision yang lebih cepat untuk release the ball. Jadi kalau mungkin apa yang boleh baiki antara Baeksan dan juga Forestry ni adalah kesefahaman ataupun bagaimana salah seorang untuk elakkan ego daripada untuk score the goal. Mungkin mereka berdua, mungkin semalam combination antara mereka berdua ni akan membentuk lebih banyak gol, lebih pada 6 gol lah. Sebab apa? Sebab combination play antara kedua-dua player ni dah bagus kan. Tapi sayang, ada beberapa kali kalau kita tengok, terutamanya di first half, boleh dikatakan kedua-dua player ni lebih suka untuk melakukan penyudah dengan sendiri daripada open balik kepada Baeksan ataupun sama ada kepada Forestry. Tetapi itu tidak menidakkan lah yang combination play antara kedua-dua player ni memang sangat-sangat bagus lah. Dan kalau untuk pasukan JDT lagi satu, mungkin kalau mereka boleh untuk orang kata apa, accurate daripada segi mereka punya expected goal, mereka boleh score every chances yang mereka ada, mungkin mereka akan menang lebih daripada 6-0. Sebab semalam pun boleh dikatakan waktu first half tu nampak yang banyak lebih kepada individual play. Masuk second half barulah nampak balik team play yang ditunjukkan oleh JDT. Itu yang perlu JDT perbaiki dan juga improve sikit lah. Sebab 6-0 memang banyak, tapi in term of gameplay mungkin mereka boleh score lebih daripada 6. Dan untuk pasukan Kelantan United pula, antara kelemahan yang paling ketara untuk mereka adalah mereka cuba untuk bermain dalam situasi dua pertahanan ataupun dua corak bertahan yang berbeza. Contohnya, satu corak bertahan yang mana mereka cuba untuk bermain dengan high line dan mereka bermain dengan open, yang menyebabkan JDT boleh exploit kawasan mereka dengan mudah dan melepasi offside trap yang diterapkan oleh mereka dengan mudah. Jadi boleh dikatakan high line mereka tidak terlalu compact, banyak ruang ataupun space yang diberikan antara center back, right back dan juga left back dan sebagainya. Mereka boleh dikatakan banyak ruang kosong untuk pasukan JDT exploit dengan hantaran-hantaran di belakang pertahanan ataupun dengan through ball. Beberapa kali pemain-pemain Kelantan United terperangkap dengan hantaran-hantaran sebegitu ketika bertahan dalam orang kata apa, bermain dengan high line dan juga ruang space yang banyak untuk pasukan JDT exploit dengan hantaran-hantaran di space yang pasukan Kelantan United tinggal di kawasan defense department. Yang kedua, daripada segi corak bertahan pasukan Kelantan United, mereka cuba untuk bermain dalam keadaan yang low block, iaitu bermain dengan defensive line yang rendah. Tetapi yang menjadi masalah adalah mereka bermain terlalu deep. Jadi apabila terlalu deep, mereka berada di dalam kawasan D-box ataupun kotak penalti mereka sendiri dan memberi ruang kepada JDT untuk exploit kawasan tengah dan juga half space. Jadi kita tahu kemampuan JDT bukan hanya untuk score gol di dalam D-box, tetapi mereka juga mampu untuk score gol daripada luar kotak penalti. Jadi JDT ada banyak ruang untuk melakukan percubaan direct terus ke arah gawang pasukan Kelantan United untuk mereka score gol. Jadi daripada segi dua corak bertahan daripada Kelantan United ni, memang obviously kedua-dua adalah gagal lah kan. Tetapi boleh bagi pujian sebab mereka main open. Tapi kalau main open kalah 6 gol, defisit gol pun terlalu banyak, buat apa? Jadi itulah kelemahan paling ketara. Dan yang paling ketara, midfield mereka dan juga attacking tak boleh nak exploit pertahanan pasukan JDT lah. Cuba untuk main counter attack tapi mereka tak ada peluang. Mereka tak ada orang kata apa, numbers of player, kena counter press balik oleh JDT. Mereka tak ada support yang banyak. Transisi macam saya cakap tadi untuk JDT, mereka agak kurang, menyebabkan mereka tak boleh nak score gol dan tak boleh nak mempertahankan gol mereka, dan dalam masa yang sama mereka tak boleh nak menjaringkan gol. Jadi itulah ulasan saya. Assalamualaikum.